Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalul kalam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua para penonton Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. InsyaAllah didoakan anda berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Paling penting, terus setia dan insyaAllah dirahmati dengan sama-sama kita mendapatkan ilmu dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Dan saya Da'i Hadari, dah lama tak bersama dengan anda semua kan, tapi apa-apa pun saya terus bersemangat. Sebab apa? Sepanjang hari ini banyak yang insya-Allah kita akan dapat dalam Tanyalah Ustaz. Terutamanya untuk hari ini para penonton sekalian, kita akan bawakan satu topik yang sangat istimewa yang mana kita selalu baca, iaitu surah Yasin. Jadi hari ini kita nak dapatkan ilmu pencerahan dalam tafsir dan taranum, iaitu surah Yasin ayat 37 hingga 44. Jadi saya nak mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan yang menonton ketika ini untuk sama-sama dapatkan mushaf Al-Quran, pegang, letak di depan mata kita untuk sama-sama kita menelaah insya-Allah. Baiklah, untuk perincian dengan lebih lanjut bukanlah daripada saya, sebab kalau saya baca logatnya Perak aja bunyinya, ya bukan Arab lah. Jadi taranum hari ini, tafsir dan taranum, kita sangat bertuah kerana kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Doktor, hari ini kalau ikutkan 37 hingga 44 ayat daripada surah Yasin, kita akan dapatkan pencerahannya dan insya-Allah belajar juga dari sudut taranumnya, insya-Allah. Cumanya kepada anda semua, jom sama-sama kita dekat dan rapat dengan Al-Quran, kerana Al-Quran itu adalah penyuluh kehidupan kita. Baiklah, tanpa membuang masa, kita nak terus mulakan, tetapi kita nak dahulukan dengan bacaan Al-Quran. Cumanya para penonton sekalian, jangan lupa anda juga menyaksikan Tanyalah Ustaz, yang mana perbincangan hari ini tafsir dan taranum surah Yasin ayat 37 hingga 44 ini anda juga boleh tonton siaran hari ini secara high definition, atau bahasa orang kampung saya Teluk Intan lah, definisi tinggi, di www.tonton.com.my. Baiklah Ustaz, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita nak dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ayat 37 hingga 44 surah Yasin ini. Silakan yang berbahagia Doktor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih kepada Naik Hadari, tuan-tuan, puan-puan, para kru-kru dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita untuk sama-sama berada di satu program yang sangat baik ini, tuan-tuan. Tanyalah Ustaz, untuk kita membincangkan sedikit sebanyak daripada ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu Allah yang maha luas. Jadi tuan-tuan, pagi ini kita akan membaca dulu beberapa ayat daripada ayat surah Yasin ayat ke-37 hingga 44. Saya akan baca dulu tuan-tuan, mari kita sama-sama mendapatkan mushaf ataupun telefon tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Sadaqallahul Azim. Dan Ustaz serahkan dulu kepada Dayang Hadari. Silakan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan lagi dalil yang terang untuk mereka yakni berfikir, ialah malam, kami hilangkan siang daripadanya. Maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap gelita. Dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah matahari. Ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Itulah takdir Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembali pula ke peringkat awalnya, iaitu berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan dan malam pula tidak dapat mendahului siang kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Dan satu dalil lagi untuk mereka iaitu insaf ialah kami membawa belayar jenis keluarga mereka dalam bahtera yang penuh syarat. Dan kami ciptakan untuk mereka jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya yang mereka dapat mengenderainya. Dan jika kami kehendaki, kami boleh tenggelamkan mereka, iaitu kiranya kami lakukan yang sedemikian, maka tidak ada yang dapat memberi pertolongan kepada mereka dan mereka pula tidak dapat diselamatkan. Kecuali dengan kemurahan dari pihak kami, memberi rahmat dan kesenangan hidup kepada mereka hingga ke suatu masa. Sadaqallahul Azim. Baiklah, Doktor. Jika dilihat daripada ayat 37 hingga ke 44 ini, tak sabar pula untuk saya meneliti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya gambaran awal. Apa yang sebenarnya akan kita diskusikan sepanjang Tanyalah Ustaz hari ini, Doktor? Baik, terima kasih Dayang Hadari dan tuan-tuan muslim-muslimat dan rahmati Allah sekalian. Sebelum kita bincang itu Hadari, Ustaz nak merujuk dulu bahawa kita nak bincang sikit tentang perkara berkaitan taranum dan qiraat. Ada sedikit sahaja. Tuan-tuan, yang Ustaz baca taranum tadi adalah taranum murattal Iraqi nama dia. Murattal Iraqi. Biasa dibaca oleh Syekh Mahmud Khalil Husari. Cuma Ustaz nak merujuk sikit pada ayat nombor 37 itu. Bacaan Quran yang kita baca sekarang ni tuan-tuan adalah ada satu nama bacaan, satu gaya bacaan yang malahan yang dibaca ini di Malaysia, di seluruhnya, di Indonesia dan kawasan Nusantara, bahkan dunia. Mekah dan Madinah pun sama. Nama bacaan ialah bacaan Hafs daripada Asim. Hafs daripada Asim. Jadi seorang yang belajar Al-Quran, mungkin dia boleh sebut nama guru dia, apa semua tak apa. Tapi dia kena guru paling besar ialah Hafs daripada Asim. Ini bacaan yang kita baca sekarang. Ya, cuma kalau sebahagiannya, saya rasa ramailah yang tak tahu nama ini. Sebenarnya adalah pelik juga kalau kita kata, siapa guru awak? Entahlah, tak ingat yang guru. Kalau kata begitu tuan-tuan, itu agak pelik sedikit lah. Dia maksudnya guru kita yang paling besar dalam masalah bacaan Al-Quran, Hafs daripada Asim.
Baik, memang semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya orang yang mempelopori, yang menyusun, yang jenis bacaan ini ialah pelopori oleh Hafsah daripada Asim. Baik, di sana ada bacaan yang lain juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi ini ayat nombor 37 saya nak baca bacaan yang lain, iaitu daripada bacaan Imam Nafi', Qalun dan Warsh. Dia ada berubah sedikit saja. Misalnya pada bacaan Qalun daripada Nafi', wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idza hum, maka dia ada tambahan bunyi waw. Fa idza humu, buang sabdu, muzlimun. Fa idza humu muzlimun. Fa idza humu muzlimun. Tambahan bunyi waw. Dua harakat dan buang sabdu pada mim, humu muz, kan? Hum muzlimun tu buang sabdunya, dan itu dia panggil bacaan Qalun daripada Nafi'. Kemudian Imam Warash pula membaca berubah yang lain sikit pada awal sekali itu. Wa ayatul, dia baca dengan mad badal wa'a itu boleh 2, 4 dan 6. Kita baca 6 ya. Wa ayatul lahumul lail. Wa 6 harakat. Ya, nah kita baca 2 saja. Tapi Imam Warash ada 2 dan 4 dan 6 harakat. Baik, kita cuba tuan-tuan Ustaz baca, dan lepas ni nak minta Ahdari juga baca. Saya juga ya. Baik. Yang pertama ialah Qalun tadi kita baca tadi, fa idza humu muzlimun. Baik. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza humu muzlimun. Minta Ahdari silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muzlimun. Baik, alhamdulillah. Itu Qalun daripada Nafi'. Okey, satu lagi. Okey, satu lagi. Iaitu wa dengan 6 harakat tadi ya. Bacaan Warash daripada Nafi'. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muzlimun. Baik. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muzlimun. Alhamdulillah. Okey doktor ya? Tamam. Alhamdulillah. Itulah orang tengok jambang saya macam Arab dah kira. Alhamdulillah okeylah. Baik tuan-tuan, itulah dia bacaan yang kita katakan bacaan yang lain. Tetapi juga bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain tu pula bukan lain 100%, hanya sedikit. Maksudnya dia akan kembali kepada kaedah caranya kepada Rasulullah. Ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang mempeloporinya ataupun yang masyhur yang baca ini namanya Qalun dan juga Warash tadi daripada Imam Nafi'. Baik, itu dia. Alhamdulillah dapat juga ilmu dari sudut bacaan dan juga taranum, iaitu qiraat kita. Dan insya-Allah kejap je lagi kita akan bawakan juga ya doktor ya berperincian ayat demi ayat. Tapi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang mana setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza dan kita bawakan ahli panel kita yang berbeza latar belakang, namun para penonton sekalian tujuannya tetap sama, iaitu kita nak berkongsi kebaikan dan juga manfaat kepada anda semua insya-Allah. Dan hari ini kita bawakan perbincangan iaitu tafsir dan taranum, yang mana kita bawakan surah Yasin ayat 37 hingga 44, dan kita semua sangat bertuah kerana kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Baiklah doktor,
tadi sempat juga kita belajar bagaimana qiraat. Saya pun pertama kalilah dapat tahu rupa-rupanya ada bacaan-bacaan selain daripada bacaan yang kita selalu bacakan. Baiklah, mungkin kita nak terus sahaja dengan perbincangan kita, iaitu tafsir, yang mana kita bawakan ayat 37 hingga 44 ini. Gambaran awal, Doktor, sebenarnya apa yang kita akan bincangkan, Doktor? Terima kasih hadirin dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Beberapa ayat yang kita baca ini lebih merujuk kepada ayatul kaun, ayat tentang kejadian makhluk-makhluk Allah, yang kejadian-kejadian ini tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala suruh berfikir. Jadi ayat-ayat sebelumnya bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana Allah menjadi, Allah beri nikmat dan seterusnya. Ayat sebelum ini, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan, apa semua tu. Jadi ini semua untuk supaya manusia ini merenung kenapa Allah buat demikian, dan akhirnya mereka melihat inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar tuan-tuan, kita tidak dapat melihat Allah. Tapi kita dapat melihat ayat Allah. Kita tak nampak Allah, tapi kita nampak ayat Allah. Ayat ini maksudnya adalah bukti-bukti kekuasaan, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang mengambil mudah, dia kata, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak tunjukkan diri dia sahaja? Dengan tunjukkan diri dia ini, orang semua akan melihat keadaan sebenar, orang semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang akan sembah. Itu kita fikir. Itu cara kita berfikir. Memang agak logik lah untuk cara kita berfikir. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ada cara dia sendiri. Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita atas muka dunia ini liyabluwakum. Allah nak begitu. Kenapa Allah nak uji? Nak uji manusia ni kenapa? Maka tuan-tuan kembali kepada yang asalnya, ada satu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita sanggup untuk menerima ujian-ujian ini. Dalam ayat Quran dengan jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada dua perjanjian manusia dengan Allah. Yang pertama sekali, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah kata, bukankah aku Tuhan kamu? Maka kita kata, bala syahidna. Sebenarnya kita zaman ruh dulu, kita dah melihat Allah sebenarnya. Zaman ruh. Semasa kita belum jadi manusia. Masa tu kita semua telah diberi satu janji, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka kita kata, bahkan ya Allah, kami sanggup menjadi saksi bahawa kamu Tuhan kami. Satu janji. Nombor dua ialah, janji kita dengan Allah ialah, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Kami bentangkan kepada bukit, langit, bumi, bukit bukau, satu amanah kepada ketiga-tiganya. Fa'abaina, semua enggan, semua takut. Termasuk bukit bukau? Ya, bukit bukau termasuk. Wahamalah al-insan, manusia terima. Allah. Manusia siapa tadi? Kita Ustaz, Hadari, semua kru-kru semua sekali. Cuma kita lupa. Oleh kerana manusia lupa, Allah sebut dalam Quran, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya manusia tidak jadi alasan lupa ini, aku tulis dalam Quran. Jadi itu perjanjian. Akhirnya lepas perjanjian ini tuan-tuan, maka Allah kata, okeylah, kamu setuju kan dua perkara ni? Setuju, kita pun sign MOU. Itu mudah cakap lah. Sign MOU, setuju ya Allah. Bila setuju ini tuan-tuan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kamu ada hidup dan ada mati atas muka dunia ini, dan kamu akan diuji. Uji apa dia? Uji nak melihat janji-janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, di atas muka dunia ini ada terikat dengan janji. Jadi kalau orang tanya kenapa kena semayang, sebab janji. Kenapa kena puasa? Sebab janji. Janji apa dia? Janji menerima amanah tadi. Betul. Itu asal sebabnya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata kena buat patuh perintah Allah, termasuklah Allah suruh beriman kepada Allah tanpa dapat melihat. Kembali pada lihat tadi kan.
Kita tanpa dapat melihat Allah, tapi termasuk beriman itu antuk minabillahi. Beriman kepada Allah iaitu tanpa dapat melihat. Tapi tuan-tuan, tanpa dapat melihat pun kita tahu Allah itu ada. Macam mana kita tahu Allah itu ada? Kerana tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala buat ayat yang begitu banyak, tanda-tanda bahawa kewujudan. Tak mungkinlah meja ini ada dengan sendirinya. Dan kita sendiri pun, doktor? Tak mungkin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam tubuh kamu berfikirlah. Bahawa di sana ada ketandaan-ketandaan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus setia para penonton, sebab apa? Inilah yang kita akan bincangkan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat menguatkan iman kita sebenarnya. Ayat 37, doktor. Ini ada satu soalan yang cantik daripada Encik Ismail Mat Isa di Facebook. Katanya, bagaimana atau macam mana untuk mendapatkan manfaat untuk diri kita lah waktu siang dan malam agar diri kita ni tergolong dalam kalangan orang yang beriman, dan yang ini saya nak highlight sikit, saya nak bagi nampak bersyukur. Macam mana tu, doktor? Terima kasih kepada Ismail Mat Isa, soalan sangat baik. Soalan sangat baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, kita di atas muka dunia ni, tadi kalau kita buat checklist sikit kan, kita punya hidup kita ini, kita senaraikan. Hari-hari ni kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berapa jam sebenarnya? Berapa minit sebenarnya? Allah. Itu secara yang mudah dah. Semayang 10 minit lah agak-agak ya. 10 minit 5 kali 50 minit. Kemudian baca Quran. Ada berapa lama baca Quran? Sekejap je, doktor. Sekejap je dah. Katalah kita letak lah dah 10 minit juga, lebih kurang 50 minit adalah setengah jam. Setengah jam. Pada dapat baca setengah jam Quran sehari, banyak dah tu. Banyak dah tu. Alhamdulillah. Jadi bila campur tu baru 1,5 jam. Zikirnya apa semua yang lain barangkali dengar, tanyalah ustaznya apa semua, alhamdulillah ada. Campur-campur sekitar 2 jam sekitar. Baik tuan-tuan, sekitar 2 jam daripada 24 jam siang dan malam. Wah. 22 jam kita habiskan kepada perkara yang lain. Ustaz pernah tanya pelajar Ustaz di USI ni, bila Ustaz tanya tu, kata berapa jam kamu guna telefon untuk segala urusan lah, media sosial ke apa benda semua dah, urusan tu berapa lama? Masing-masing jawab, ada kata 6, ada kata 8, ada kata 12 jam main game ke apa, tak kira lah, tapi itu diguna. Baik, kesimpulan mudahnya antara 6 hingga 8 jam satu hari. Baik, boleh ke tidak kalau kamu tarik 1 jam untuk baca Quran? Ada? Logiknya tentu boleh. Tentu boleh. 8 jam guna telefon, takkan 1 jam tak boleh guna untuk baca Quran. Tentu boleh. Jadi tuan-tuan, maknanya macam mana ya, soalan berkait pada soalan Ismail Isa tadi, bahawa macam mana kita nak gunakan masa itu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibadat secara khusus itu kita sama-sama dapat mentaati perintah Allah lebih kurang tak lebih daripada 2 jam satu hari. Itu kata-kata ibadat khusus. Ibadat umum ini macam mana, iaitu mencari rezeki, bekerja, itu ibadat umum dipanggil. Ibadat umum ini ada syarat lah. Pertama, dalam ibadat tersebut mesti ada pematuhan kepada perintah Allah. Itu nombor 1. Nah, yang kedua ialah dia punya matlamat untuk perkara tersebut ialah hujung jatuhnya untuk mentaati perintah Allah juga. Itu ibadat juga. Dia menyelesaikan masalah rezeki kepada anak beranak dia, isteri dia, dan dia membantu orang. Semua ini akan membawa kepada ibadat yang panggil secara umum. Jadi ibadat umum ni mesti adapun ibadat khusus memang kita semayang itu dah tentu-tentunya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat lain ni kena disediakan dengan niatnya, dengan pematuhannya kepada segala SOP lah. SOP maksudnya segala yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala baru jadi ibadat. Hatta tidur sekalipun, tidur boleh jadi ibadat ke tidak? Ya, jawapannya ya. Kenapa? Tapi syarat tidur tadi ialah mesti tidur itu ambil air semayang. Kaedahnya tu kena betul. Kemudian tidur tu dengan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara-cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya untuk bangun sembahyang tahajud malamnya, kemudian subuh berjamaahnya. Maka ini semua insya-Allah menjadikan tidur yang 8 jam tadi ibadat. Perasan tak tadi kita punya tidur kalau umur 60 tahun, 20 tahun tidur sahaja.
Allahu Akbar, betul. Kalau kita tambah-tambahkan. 8 jam satu hari. Ya. Kan? Mana kalau 60 tahun, makna 20 tahun tidur. Baik. Allahumma ta'ala. Jadi mari kita sama-sama ambil renung dan fikir. Ya. Ustaz bercakap untuk diri Ustaz dulunya. Barulah kita bincangkan, insya-Allah. Allahu Akbar. Baik, itulah sebenarnya tidur untuk hidup, bukan hidup untuk tidur. Baik, Doktor, insya-Allah lagi dan lagi kita akan bincangkan. Termasuklah kita nak tahu juga bagaimana Allah kaitkan tentang peredaran malam dan siang ni. Bahkan Allah jadikan malam itu gelap gelita. Cumanya perinciannya sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tidak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Difahamkan ada sahabat handai kita yang turut menonton dari Singapura, Woodlands, ada dari Jerudong dan ramai lagi. Jerudong tu di Brunei. Terima kasih kerana terus menjadikan Tanyalah Ustaz sebagai teman anda pagi ini. Baiklah, hari ini para penonton sekalian, kita bawakan satu topik yang sangat istimewa, iaitu tafsir dan taranum. Kita sama-sama dekat dengan Al-Quran, iaitu surah Yasin ayat 37 dan hingga 44 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Baiklah Doktor, ayat yang ke-37 tadi sangat menarik sebab saya terlihat di situ Allah nyatakan juga kaitannya dengan malam, dihilangkan siang kemudian menjadi malam dan malam itu berada dalam gelap gelita. Dan kalau kita kira, kita hitung Doktor, tak pernah pula hari ini malam jumlahnya lebih kurang 12-13 jam. Esoknya hanya 5 jam. Tak pernah pula kucak-kacir. Ya. Bagaimana itu juga adalah tanda kekuasaan Allah? Ya, benar. Ya. Baik, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, adalah ayat seterusnya nanti, wa kullun fi falakin yasbahun. Semua perjalanan itu di atas kullun fi falak, maksudnya ada dia punya keseimbangan sistem yang kita panggil sunnatullah. Nah, mana malam, bila datang malam hilang siang. Bila datang siang hilang malam. Ya, dan hadari ada satu kaedah yang menarik dalam kaedah apa ni yang dipanggil al-jam'u bainan naqidain muhal. Mengumpul dua perkara bertentang tidak mungkin. Malam bergabung dengan siang. Makna hari ini siang pun dia, malam pun dia. Tak mungkin. Bila datang siang mesti hilang malam. Betul. Datang malam mesti hilang siang. Begitu ketetapan yang sunnatullah dia panggil lah. Sama juga kaedahnya ialah diambil oleh para ulama di situ ialah bainal haqqi wal batil. Hak tidak akan duduk dengan batil. Nah, idza jaa al haqqu wa zahaqa al batil. Datang hak hilang batil. Islam iman dengan kufur. Orang beriman punya kufur pun dia tak boleh. Dia mesti iman dan kufur. Adil dengan zalim. Dia tak boleh duduk sekali dua tu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ini satu perkara yang contoh mudah, maknanya tidak boleh bergabung dua perkara bertentang. Sama dalam isu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni sebelum jadi rasul dia adalah al-amin. Orang yang sangat amanah. Tiba-tiba lepas jadi rasul mengajak orang kepada Islam. Lepas tu orang kata Rasulullah macam-macam. Termasuk apa yang teruk sekali, majnun, gila. Jadi antara gila dan juga al-amin ini tak mungkin duduk sekali. Jadi orang gila yang amanah, tak mungkin, tak masuk pada akal, ya dah, tak boleh terima. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, Rasulullah mesti salah satu saja. Bila dicek kehidupan Rasulullah, maka dia mesti al-amin. Tidak mungkin dia adalah majnun. Ya, takkanlah kerana satu peristiwa iaitu diturunkan Al-Quran terus menjadi gila. Tak mustahil, itu memang mustahil lah. Baiklah Doktor, mungkin kita boleh beralih ke ayat yang ke-38. Cumanya kita nak kaitkan juga dengan soalan Hana Wancik ni. Beliau bertanyakan,
Berdasarkan ayat 38 surah Yasin, apakah pendapat pertama mengatakan makna yang dimaksud mustaqarril laha ialah tempat menetapnya matahari di bawah arash berhadapan dengan bumi? Betul ke? Kemudian yang kedua, adakah bentuk arash adalah bukan bulat seperti yang disangka oleh para ahli ukur dan bentuk? Ini betul-betul perkara ghaib ditanyakan ni. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Hana Wanci, soalan yang baik. Cuma Ustaz nak beritahu pertama sekali, Ustaz bukan ahli dalam bidang kajian-kajian yang seperti ini. Cuma tuan-tuan begini, tadi masa belajar dulu sekolah rendah lagi kan, ada belajar matahari ini bergerak atau diam? Kita belajar dulu matahari diam. Diam. Okey, tak bergerak kan? Ya. Bumi yang bergerak. Betul. Kan? Baik, tapi nampaknya seperti berlawan dengan ayat ini, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari ini bergerak. Jadi tapi saat baca terbaru ni ada pula perbincangan sains lain mengatakan bahawa matahari pun bergerak. Baik, poin yang sini tuan-tuan, bahawa kajian-kajian sains adalah kajian yang dia tidak statik, tidak kata yang dulu itu kajian dia ditemui, ada pendapat-pendapat yang seterusnya, dan bila ada kajian baru membatalkan kajian yang lama. Betul. Itu sains boleh. Quran tidak boleh begitu. Quran ini yang diturunkan daripada Allah Jalla wa Ala, maka dia qadim, maka dengan sebab itu yang Allah kata itu pasti betul. Kalaulah kita mengkaji kemudian kita temui yang lain nak dikenakan kepada Al-Quran, nak dikaitkan Al-Quran, kalau kena bolehlah. Kalau tak kena, kita tetap mengatakan bahawa Al-Quran itu yang benar. Betul. Dan inilah cara sahabat radhiyallahu anhum, salafus salih beriman, mana yang apa yang Allah kata itu benar. Yang kajian-kajian selepas ini kalau menyokong boleh. Kalau menyokong boleh, tapi kalau dia bertentang maka kita menolaknya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau disebut tentang apa nama matahari, bulan apa semua ini, maka ini ada satu perjalanan dia sendiri yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Cuma bila sebut tentang arash, ginilah kita ambil tuan-tuan berkenaan arash ini, dalam hadis Rasulullah menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu, langit pertama dan isi-isinya ni berapa luas sebenarnya tadi? Allahu Akbar. Kita tak boleh nak cerita. Sangat besar, sangat luas, sangat besar itu. Dengan bintang bulannya apa semua, berapa juta bintang, wallahu alam, besar. Bila Rasulullah naik kedua, lapisan kedua, maka Rasulullah kata dia seperti kahilqatin fil falah. Cincin yang kita cabut, campak ke padang pasir, cincin itulah langit pertama, langit kedua itu padang pasir yang begitu luas. Allahu Akbar. Jadi yang kita duduk di dalam dunia ini begitu luas dah, sangat-sangat luas, rupanya bau cincin. Kecilnya kita. Begitulah juga qadarnya di antara langit ketiga, langit keempat. Makna langit ketiga macam cincin. Lagi cincin. Ya, cabut cincin itu langit ketiga, langit keempat tu padang pasir yang sangat luas. Sampai langit ketujuh semua sekali macam cincin banding dengan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula betapa besar Allah, besar pada arah tu, la ilaha illallah. Jangan begitu tuan-tuan. Sebab Allah ini, zat Allah tidak disebut tentang fisik, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada serupa segala sesuatu. Jadi besar dan agungnya Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita cerita. Bukan besar dari hajm, dari sudut apa ni berapa besar itu tidak dibincang begitu. Kita kata keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baik doktor, saya nak bawakan juga alang-alang kita berada di ayat yang ke-38 ini. Satu yang saya sedikitlah buat pembacaan, yang mana satu penemuan yang saya bacakan ini, iaitu 1000 tahun lebih kurang selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, iaitu pada tahun 1596, yang mana Johannes Kepler, seorang ahli astronomi Austria, beliau telah menemui bahawasanya setiap planet ada orbitnya, iaitu pada tahun 1596. Ayat Allah menerusi ayat yang ke-38 ini,
menunjukkan bahawasanya matahari konsisten dan tepat berada di arahnya kerana pergerakan bumi. Ini menunjukkan juga kekuasaan pentadbiran alam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat 39 juga menceritakan keadaan tersebut. Sebenarnya saintis baru jumpa, dan saintis itu pula menjadi rujukan saintis-saintis lain, sedangkan Al-Quran telah lama menceritakan. Itu adalah kekuasaan Allah perinciannya. Terima kasih Hadari, itu soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, begitu juga dalam proses kejadian manusia ada seorang profesor. Nah, ini sebagai perbandingan. Iya. Profesor namanya Profesor Kismo. Baik. Dia ada video, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube apa semua tu, yang dibincangkan tentang kromosom lah, kejadian proses manusia. Allah sebut dalam Quran, inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah. Itu beberapa elemen. Ya, elemen kejadian manusia itu. Kemudian selepas itulah jadinya tulang temulangnya apa semua. Baik. Tuan-tuan, proses kejadian manusia ini min nutfatin daripada air mani, kemudian alaqah. Alaqah ini satu, kalau bahasa Inggeris dia panggil leash, lintah. Lintah ini bila terjadinya manusia dalam perut seorang ibu tu, lintah ini dia akan berada di rahim. Makanan dia akan sedut daripada darah maknya apa semua tu kan, di situlah dia. Tapi masalahnya lintah ini tidak boleh dilihat. Tidak boleh dilihat. Begitu kecil dan begitu kecil. Yang hanya boleh dilihat ni kena pakai mikroskop elektron ke apa nama yang sangat itu kan, mikroskop sangat yang hebat itu baru boleh melihatnya. Maka bagaimana soalannya Hadari sebut tadi, macam mana Rasulullah boleh tahu perkara ini? Betul. Min turabin thumma min alaqatin thumma min nutfatin thumma min nutfatin thumma min alaqah. Alaqah itu macam mana Rasulullah boleh tahu? Maka kata Profesor Kismo ini, barangkali lah Muhammad ini bohong kepada kita. Dia ada mikroskop dah zaman itu. Dia melawak lah sebenarnya. Maksudnya tak mungkin ada zaman itu dah mikroskop itu. Jadi siapa yang beritahu? Itu daripada Allah Jalla wa'ala. Turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sifat sahabat ini, bila Rasulullah sebut alaqah. Jadi kajian tak jumpa pun. Ya tak? Hanya kami menerima. Nah, sama juga dalam ayat surah At-Tur, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang di dalam laut ada api yang membakar. Nah, di dalam laut itu ada api yang membakar. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, ayat Al-Quran saya lupa tu. Bila disebut demikian, dulu macam mana nak kaji? Tak boleh kaji. Dan orang tak percaya, susah nak percaya tu. Ya. Tapi oleh kerana sahabat ni sifatnya beriman. Beriman kepada ayat-ayat Allah. Bila zaman sekarang ini, bila ada semua alat kelengkapan untuk menyelam, akhirnya orang jumpa, oh betul lah dalam Quran, dalam laut itu adanya api yang sedang membakar. Ada larva. Ya, membakar batu karang. Larva yang sedang membakar. Masya Allah. Macam mana pula api boleh membakar dalam air? Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dulu cerita dulu tak boleh nak kaji. Sekarang boleh menyelam sampai ke dasar laut, barulah boleh jumpa perkara tersebut. Ini ayat-ayat dipanggil tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang-orang yang mengkaji, yang melihat perkara ini, akhirnya dia akan kata, Allah Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kamu tidak jadikan perkara ini sia-sia ya Allah. Dan saya yakinlah dengan keadaan ketika dulu tak ada segala canggihnya alat-alat teknologi untuk yalah nak mengkaji, tiba-tiba pula Rasulullah menceritakan perkara-perkara sedemikian, sudah tentu mereka kata Rasulullah itu menipu. Sedangkan kini segalanya ternyata benar. Baiklah, banyak lagi kita akan bicarakan, termasuklah kejap je lagi ada kaitan dengan bulan. Katanya kembali menjadi bentuk tandan yang kering. Macam mana pula tu? Selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru.
Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kepada anda semua yang memilih untuk Tanyalah Ustaz sebagai teman pagi anda, terima kasih diucapkan. Bahkan kami sangat terhutang budi kerana teguhnya kami berdiri di sini atas tontonan dan juga sokongan anda semua. Terima kasih para penonton sekalian. Dan hari ini alhamdulillah kita bicarakan tentang tafsir dan taranum surah Yasin ayat 37 hingga 44 bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Baiklah doktor, ayat yang kita bicarakan hari ini 37 hingga 44 macam yang doktor sebut, satu persatu kita nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak tahu jugalah berdasarkan ayat yang ke-39. Mungkin kita boleh terus sahaja beralih ke ayat 39. Soalan daripada Ruby di Facebook katanya, apakah bentuk tandan yang tua yang disebut dalam ayat ini, dan bolehkah Ustaz ceritakan rahsia di sebalik ayat ni? Kenapa disebutkan tandan yang kering ataupun tandan yang tua ni? Baik, terima kasih kepada Ruby AB. Ruby Abu Bakar, usah agak-agak tu. Nama glamournya Ruby AB. Baik, tuan-tuan muslim-muslim Abdul Rahmat Allah sekalian, berkenaan dengan Allah sebut adakal urjudil qadim, iaitu satu tandan yang kering ataupun tua. Bila kita merujuk kepada tafsir, ia bermaksud bahawa bulan ini dia prosesnya daripada kecil, melengkung, membesar sedikit, besar sedikit, kemudian Al-Badr. Al-Badr ini bulan mengambang. Kemudian dia kecil balik sehinggalah jadi melengkung tu balik. Itu dipanggil urjunul qadim. Urjunul qadim, tuan-tuan, dia seperti satu tandan ataupun satu nakhlah ini ialah tamar. Pelepah yang lama tu kan dia akan membentuk begitu bila jadi tua. Dia melengkung. Melengkung. Ada begitulah keadaannya. Yang ini, tuan-tuan, dalam Al-Quran banyak yang Allah SWT dipanggil taqribul azhan, mendekatkan pemikiran orang masa tu. Jadi untuk faham mudahnya begini. Itu caranya Allah mendekati mereka. Dan dalam kaedah pembelajaran balaghah, zaman Ustaz belajar dulu, dia panggil ada kaedah uslubul hakim. Uslubul hakim ni uslub yang bijaksana. Dalam sebelum ini sahabat ada tanya Rasulullah, yas'alunaka 'anil ahillah. Sahabat bertanya tentang bulan. Hilal kan? Hilal ini macam kenapa kecil besar kecil balik. Gitu main kecil besar itu kenapa? Itu soalannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ajaran, qul ya Muhammad hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, itu ketandaan waktu dan juga haji. Jadi sarfu menukarkan jawapan itu daripada soalannya begini, kena jawab yang ini. Sebab kalau nak cerita tentang proses kejadian bulan, pening masa orang masa itu tak? Macam mana tu kan? Ya, betul. Boleh. Dengan ialah teknologi pun tak ada nak cerita pada masa dengan, itu nak cerita betul. Macam mana tak? Jadi Allah tukarkan jawapan itu kepada bahawa jawablah ini ketandaan untuk waktu dan masa. Maknanya bila bulan penuh itu 2 kali itu, maka dia jadi satu bulan. Kemudian orang haji pun nak ditanda dengan cara mana? Caranya bulan Zulhijjah, makna lepas satu bulan sehingga sampai Zulhijjah, begitu. Jadi tuan-tuan, ialah sampai ke hari ini pun tuan-tuan, kalau kita tengok pertikaian manusia untuk memahami satu perkara ni, dulu kita dapat terima tak? Sekarang barangkali ada pertikaian. Contohnya tentang ada ketidak manusia yang naik ke bulan. Betul juga tu. Kita belajar dulu ada, tapi zaman sekarang ini dengan teknologi terbuka ni, tuan-tuan boleh cari jalan internet, ramai sangat rupanya orang pertikaikan bahawa adakah logik, masuk akalkah manusia naik ke bulan? Dengan beberapa sebab lah. Antara sebab-sebabnya, tuan-tuan, ialah ini Ustaz beritahu secara umum lah yang dipertikaikan oleh orang ramai. Syekh Muzaffar yang kita kata angkasawan kita itu baru naik ke ISS, stesen angkasa lepas. Itu sekitar 400 km baru. Bulan ini, tuan-tuan, hampir 400,000 kilometer. Dengan erti Syekh Muzaffar itu terpaksa naik sampai 1000 kali. 1000 kali lagi. Barulah sampai ke bulan. Itu termasuklah perkara-perkara yang lain-lain, tuan-tuan. Kalau nak naik itu ada pula radiasinya, bulan yang sangat panas dan sangat sejuknya, temperature ataupun yang suhu di bulan ini siangnya 100 lebih
100 lebih Celsius ni tuan-tuan bukankah menggelegak? Betul. Betul. Dan dia tersangat sejuk, bawah pada paras kosong lagi kalau malam sejuk kan. Jadi sejuk tu lebih sejuk lagi. Jadi itu semua persoalan-persoalan. Bila dah naik ke sana, nak turun balik tu macam mana? Nak naik tu bukan main dengan jet kapal angkasa. Dengan kelajuannya dengan kelajuannya apa semua. Bila nak turun balik tu kapal angkasa dah kecil. Dah kecil tu macam mana nak tolak balik, nak turun ke bumi itu macam mana? Jadi persoalan-persoalan itu menjadi satu pertikaian sampai ke hari ini. Cuma saya nak sebut begini tuan-tuan dalam masalah ada ketidakmanusiaan naik ke bulan itu, kalau percaya atau tidak percaya tidak membatalkan iman. Tapi kalau tak percaya tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat, yang disebut dengan jelas dalam Al-Quran, maka itu boleh membatalkan keimanan. Allahu Akbar. Itulah doktor. Kadang tu diperdebatkan ya doktor ya. Macam manalah orang nak pergi bumi tu ada ke tak kan. Sedangkan Nabi dulu pernah belah bulan tu. Betul. Dibelah ya doktor ya. Masya-Allah. Baiklah doktor, kalau kita lihatlah kepada ayat 39 ini juga menunjukkan bahawasanya hingga ayat ke-40 ia juga menunjukkan bahawasanya sistem peredaran bumi, matahari ini juga serta bulan ini juga adalah sangat-sangat stabil. Bahkan ia juga sistematik. Dan ini sebenarnya adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mendahului zaman, bahkan takkan ada teknologi mampu untuk mengira bagaimana ia ditadbirkan. Tapi persoalan saya, kenapa masih lagi ada antara kita yang menolak dan tidak beriman, doktor? Ya. Terima kasih Daya Hadari dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Ini antara orang-orang yang mempercayai bahawa dunia ini terjadi dengan sendirinya. Dia kata nature secara semula jadi. Betul. Kan golongan mulhid ataupun atheist yang tidak percaya adanya tu Tuhan. Tuan-tuan, orang seperti ini kalaulah dia katakan demikian bahawa jadi dengan sendiri, Ustaz bagi contoh sangat mudah. Hadari, kita ada meja sekarang ni. Ya, betul. Ustaz katakan kepada Hadari, meja ni sebelum program kita mula ni, tak ada meja ni. Tapi bila kita sampai dah program nak mula, tiba-tiba ada pokok kat tepi TV3 sana kan. Pokok itu tiba-tiba ada gergaji yang membelahnya. Kemudian tiba-tiba dia di mesin apa semua. Kemudian tak mesin tu pun mesin sendiri. Ya, mesin sendiri, tak siapa buat. Kemudian dia pun datang, jadilah batang kayu ada catnya semua siap. Kata dia percaya ke tidak? Memang tak percaya lah doktor. Meja ni kita tak boleh percaya. Maksudnya jadi sendiri tak boleh percaya. Lepas tu al-kaun, alam ini yang sangat sistematik, sangat ada sunnatullah, teraturnya tiba-tiba jadi sendiri. Akal tak boleh terima. Ya tak? Mesti ada yang menjadikan. Betul. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya perkara yang sangat kecil lah. Pen yang Ustaz guna ini pun tuan-tuan, kalaulah kita kata jadi sendiri ni, tiba-tiba je ada kita boleh guna, tak ada orang boleh terima. Tak mungkin, mesti ada penjadi. Kalau benda kecil macam ni pun kita boleh kata bahawa mesti ada penjadi. Apakah al-kaun, alam ini, dengan segala-gala keelokan, kesempurnaan yang Allah SWT buat itu jadi sendiri? Maka tuan-tuan jawab, mustahil. Mustahil, tak mungkin. Mustahil. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah melakukan ini dengan segala kebaikan untuk, dan tuan-tuan perlu diingat bahawa alam ini dijadikan untuk manusia. Ayat yang sebut dengan jelas langit bumi mata'al lakum wa li an'amikum, untuk kebaikan, untuk keseronokan, untuk digunakan untuk manusia boleh. Tidak ada masalah. Innad dunya khuliqat lakum, dunia jadikan untuk kamu seluruhnya, wa annakum khuliqtum lil akhirah, kamu pula tidak dijadikan untuk dunia, kamu dijadikan untuk akhirat, iaitu tempat tinggal kita sebenarnya di akhirat. Okey, baik doktor. Ayat 40 ini juga kalau kita perhatikan betul-betul lah bagaimana wa kullun fi falakin yasbahun, beredar, terapung-apung di tempat edarannya masing-masing.
tadi saya ada ceritakan tentang bagaimana Kepler yang telah menjumpai orbit 1000 tahun selepas Rasulullah wafat. Saya nak tanya soalan ni pun, saya pun pening macam mana nak susun ayat ni. Tapi itulah, kalau kita lihat kepada Islam ini sebenarnya mendahului zaman. Bahkan Al-Quran itu tercatat di dalamnya segala perkara yang jika dibuktikan dengan sains, ia tidak dapat dinafikan. Jadi doktor, bagaimana Allah nyatakan beredar ataupun terapung-apung di tempat edarannya masing-masing ini sebenarnya tidak pernah meragukan. Dan secara tidak langsung, Al-Quran ini tidak meragukan. La raiba fih. Tapi persoalannya, kenapa masih ada lagi yang meragu-ragu dengan Al-Quran? Baik. Itu soalan yang sangat menarik. Iya. Tuan-tuan muslim rahmati Allah sekalian. Sebenarnya bagi mereka yang mengkaji, bagi mereka yang melihat tentang ayat-ayat Al-Quran, akhirnya tuan-tuan, orang kaji sungguh-sungguh ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan jalan hidayat kepada dia. Akhir sekali begitu. Ya. Ustaz nak buat satu kisah tuan-tuan, iaitu ada satu orang namanya Ruben. Ruben ini dia ada videonya dalam YouTube tuan-tuan. Dia seorang telah bertukar agama banyak kali. Mencari kebenaran. Mencari kebenaran agama. Cari tuan-tuan. Dia pernah agama lain lah, Budanya, Kristiannya, Hindunya, semua sekali. Yang bila dia beritahu pada kawan masalah dia dalam jiwanya ni macam berkecamuk, dia semua kata tak boleh lah, dia kata agama lain ni. Lalu orang kata, Islam kenapa kamu tak cuba? Dia kata, kamu cadang kepada aku agama ganas itu. Oh, dia fikir agama yang menggalakkan keganasan. Dia momokkan keganasan kepada Islam. Ya. Jadi tuan-tuan, akhirnya dia kata, apa salah kamu cuba? Akhirnya dia fikir-fikir, ya tak juga cubalah. Lalu dia kaji Al-Quran, hadis, sampai dia baca kitab-kitab tuan. Dan last kali tuan-tuan, dia telah masuk dalam jiwanya sebahagian hidayat. Maksudnya dia cenderung untuk memeluk Islam. Tuan-tuan, ini kisah dia cerita sendiri tuan-tuan. Dia pada malam yang mana dia nak memeluk Islam itu, dia duduk diam di rumahnya. Kemudian dibuka jendela, kemudian dibuka Quran macam kita buka tuan-tuan. Jadi bagaimanakah kisah yang selanjutnya? Saya serah dulu kepada itu dia. Kalau nak tahu macam mana dibuka jendela dan keseluruhan kisah tersebut yang menyebabkan hatinya tertaut kepada Islam, nantikan sekejap sahaja lagi. Sebab apa para penonton sekalian, kita nak tutup dulu di TV3, sambungannya selepas ini di TV9. Aduh, potong tangkona pula Da'i Hadari. Sabarlah makcik oi. Terus setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian kerana masih terus memilih dan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya pun nak tersasul-sasul dah ni. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hadari. Untuk hari ini Tanyalah Ustaz, kita bawakan tafsir dan taranum, iaitu surah Yasin ayat 37 hingga 44. Seronok kan? Kita duk baca tiap-tiap malam Jumaat. Rupa-rupanya kalau kita perhatikan satu persatu makna yang tersirat di sebalik ayat-ayat Allah ini, terutamanya surah Yasin ini, baru kita tahu ada pesanan yang sangat hebat di sebalik ayat-ayat tersebut. Dan hari ini kita sangat bertuah kerana untuk merungkaikan segala kehebatan ayat-ayat Allah ini, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Cumanya doktor, tadi adalah yang marah saya, kenapalah Hadari ni Ustaz tak habis cerita lagi. Cerita tentang tadi tu dibuka jendela oleh seorang yang tertaut hati dengan Islam. Silakan doktor. Baik, terima kasih Hadari. Kita telah berhenti di tengah cerita tadi. Betul. Baik, saya semak rahmat Allah sekalian. Jadi Ruben ini bila dia hati dah sudah lembut, dia dah kaji apa semua, dia kata inilah agama yang benar. Jadi malam ni aku nak memeluk Islam. Bila nak memeluk Islam ni tuan-tuan, maka dia malam tersebut, kita kata lepas maghrib gitu di sekitarnya, dibuka jendela tingkap depan bilik dia tu.
Kemudian dia ambil lilin, dia pasang lilin. Kan macam kita punya orang buat apa nama ni, untuk keraian buat lilin. Kemudian dia biarkan angin masuk yang sepoi-sepoi itu kan. Maka tuan-tuan, dia pun duduklah. Dia ambil Quran seperti ini, letak depan dia. Letak depan dia. Dia buka lah Quran tersebut. Kemudian dia kata, "Ya Allah, malam ini aku nak memeluk Islam. Aku yakin dah bahawa Islam ini benar, agama yang benar. Cuma ya Allah, aku nak satu perkara lagi. Satu perkara aku minta. Dan permintaan ini kecil sahaja, iaitu kamu berilah satu tanda kepada aku bahawa tanda itu kamu terima aku punya nak memeluk Islam ini." Apa-apalah kita katakan, seolah-olah macam dijawab. Ya, dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya macam ada letusan kecil di langit kah? Dia dibuka cermin tu kan, dia buka penjara, ataupun bunyi cicak ke apa, tak kira lah. Yang pentingnya ada jawapan. Seolah aku merasa bukti Allah, bukti Allah terima. Maka lepas dia kata begitu, dia pun diam, dia pejam mata, dia celik mata, tengok atas, bawah, kiri, kanan, tak ada apa. Dia tak jadi lagi ni. Okey, kali kedua lah. Minta saya lagi, ya Allah, supaya kamu beri, ya Allah, kamu jadikan alam ini, langit, bumi, bukit, buka, semua sekali kamu buat. Benda kecil je aku minta je pun. Iaitu apa dia? Iaitu beri tanda yang kecil sahaja. Kan tak? Macam ada seekor burung hantu hinggap situ ke, tak apalah. Tak ada masalah. Yang pentingnya menunjukkan kamu menjawabnya. Maka tuan-tuan, dia pun kali kedua pejam mata, celik atas, bawah, kiri, kanan. Tak ada apa juga. Dia pun rasa macam frust sikit lah kan. Rasa, nampaknya Allah tak terima ni. Macam mana nak lafaz masuk Islam ni kan. Jadi tuan-tuan, tak apa, sekali ni ya Allah, aku beri peluang sekali lagi. Dia bercerita lah. Aku beri peluang sekali lagi, ya Allah. Itu dia pun minta perkara yang sama. Kali ketiga itu, barulah tuan-tuan, dia celik mata kan. Tak ada apa juga. Dia sedih. Lalu dia kata, ya Allah, aku telah minta kepada kamu, kamu tidak terima. Tapi dalam keadaan sedih itu, dia pun tengok kepada Quran yang dia buka tadi. Ayat yang dia buka, tuan-tuan boleh buka surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-25. Ayat atas sekali, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Panjang itu sampai la ayatil liqaumin ya'qilu. Seluruhnya kejadian langit, bumi, bukit bukau, semua malam siang pertukaran itu, itulah bagi tanda orang yang berfikir. Dia pun terkejut, ya Allah, Allah jawab dah rupanya. Maksudnya dia buka Al-Quran tu secara tak sengaja. Secara tak sengaja. Rupanya sebelum dia tanya Allah, Allah dah jawab depan mata dia bahawa itulah kejadian bagi orang berfikir, itulah jawapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud apa tuan-tuan? Bahawa jawapan Allah ni bukan mesti sama dengan kita minta itu. Tapi bukan tunjuk benda-benda ajaib. Ya, bukan begitu. Tapi sudah ada di dalam orang yang meneliti dan mengkaji Al-Quran. Dia pun terkejut, terus dia pergi ke masjid. di Australia, saya lupa kawasan mana, tapi dia kata dia pergi tu ada pusat Islam, dia panggil apa? Islam Center, Islamic Center gitu lah. Dia pergilah. Pergi tuan-tuan, dia kata, Allah, malam kemudian nak peluk Islam, ramainya orang. Ramai, Masya Allah, Allah terima sungguh ni. Malam 1 Ramadan. Patutlah ramai. Dia tak tahu Ramadan tu. Pergilah dia, tuan-tuan. Lalu dia beritahu Pak Imam kata, saya nak meluk Islam. Dia kata, okeylah malam ni 1 Ramadan. Okay, kamu tunggu kejap, lepas sembahyang tarawih nanti kita akan umumkan. Jadi dia pun tunggulah sembahyang sama-sama, walaupun tak pandai pun sembahyang lah dia. Jadi tuan-tuan, sehinggalah lepas tarawih itu, dia memeluk Islam, mengucap kalimah syahadah dan terus diumumkan sebagai orang Muslim. Jadi dia kata itulah sekali pertama dalam hayat hidupnya orang datang peluk cium dia, tuan-tuan, tapi masalah semua jantan belaka dia. Saudara Muslim yang baru. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah melengkapkan jawapannya kepada manusia, tetapi kenalah dia melihat kepada Al-Quran. Jangan duk minta benda yang luar biasa itu dengan
kita punya kemahuan Mm-mm. kefahaman tu tak boleh. Ya, baik. Segalanya ada dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Baiklah, Doktor, kita nak terus berganjak ke ayat yang ke-41 yang mana Allah nyatakan wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Maksudnya, dan satu dalil lagi untuk mereka iaitu insaf ialah Allah kata kami membawa belayar jenis keluarga mereka dalam bahtera yang penuh sarat. Soalan daripada Izzara di Facebook, kata beliau, apakah keturunan ini merujuk kepada peristiwa bahtera Nabi Nuh, yang mana keturunan itu sahaja yang selamat dan di atas nikmat kebesarannya itu menjadikan zuriat keturunan yang kini berkembang biak, meliputi keturunan Nabi Nuh dan haiwan-haiwan yang penuh muatan ketika itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah ini merujuk kepada kisah tersebut? Baik, terima kasih kepada Izzara. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini barangkali ada dalam setengah-setengah tafsir orang menyatakan demikian. Tapi ayat ini berbentuk umum, maknanya memang Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadikan keturunan-keturunan, dan makna orang yang naik di atas kapal itu begitu banyak dan boleh menjadi kenderaan untuk berpindahkan dari satu tempat. Juga kalau ditafsirkan untuk menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam yang mana orang naik di atas kapalnya itu selamat, maka insya-Allah juga itu tidak terkeluar daripada maksud ayat ini. Cuma tuan-tuan, bila disebutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh ini para ulama memberi satu gambaran. Pada zaman Nabi Nuh ini yang air yang begitu banyak semua mati, termasuk yang mati itu anak Nabi Nuh sendiri. Allah. Ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku naik atas kapal ni. La qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan panjat bukit wahai bapa. Bukit pun mati juga, ya tak? Maksudnya tenggelam juga dan dia mati. Jadi tuan-tuan, makna seluruh air itu digambarkan sebagai itu adalah maksiat dan juga penentangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang selamat berada di atas kapal. Jadi bandingannya pada hari ini tuan-tuan, kalaulah nak selamat daripada seluruh malapetaka, maksiatnya apa semua ni, mesti masuk dalam kenderaan kapal Nabi Nuh tadi. Kapal Nabi Nuh pada hari ini apa dia tuan-tuan? Iaitu orang yang istiqamah di atas jalan agama, jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita. Itu saja jalan yang selamat. Kalau kita pilih jalan-jalan yang lain, maka dia akan membawa kepada kerosakan dan juga kefasadatan. Itulah, kalau kita lihat kan gambarannya pun anak kepada Nabi itu. Ya. Sedangkan anak kepada Nabi yang tidak mahu menurut, bahkan menunjuk pandai pula. Jadi adakah juga, mungkin saya ada satu soalan tambahan ini, adakah ia juga menegur kita supaya jangan kita apabila ditegur kembalilah kepada jalan Allah, ada yang bijak pandai menjawab itu dan ini, Doktor? Seperti mana anak Nabi Nuh? Ya, tidak boleh lagi. Manusia ni memang sifatnya demikian. Ya, kalau kita kata A, dia kata B. Kita kata C, dia kata D. Ya, begitulah. Bila kita kata tutup aurat, dia jawab lagi. Dia ada lagi jawapan-jawapannya. Tapi tuan-tuan, hakikatnya selagi manusia ini tidak meletakkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah dan Rasul. Mana siapa kata ni? Allah kata, baik aku terima. Sebab tu ayat yang kita bacakan tadi adalah wal bahril masjur. Betul. Para sahabat ni tak tahu pun dalam laut tu ada api yang membakar itu, sahabat terima saja. Tak, kita kena kaji dulu. Tak ada. Itu tidak ada sahabat yang kata begitu. Semua sekali menerima, dan inilah generasi paling baik, dan Allah umumkan dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan Allah redha juga. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dia satu perincian yang moga-moga dapat berbekas di hati kita. Baik, Doktor, kita akan sembang-sembang lagi, termasuklah bagaimana kejap je lagi kita nak kaitkan juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita kepada pertolongan dan juga rahmat kesenangan hidup kepada kita semua. Cumanya nantikan sekejap je lagi. Terus setia bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Para penonton sekalian, perasan atau tidak, sudah pasti setiap hari kita akan berdepan dengan macam-macam persoalan yang bermain di fikiran kita. Bahkan, ada juga antara kita yang berdepan dengan masalah itu dan ini, termasuklah dalam bab agama. Jangan risau, pencerahan dan jawapannya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Cumanya konsisten tonton atau tidak. Tu tanya diri sendiri. Hari ini, para penonton sekalian, kita bawakan perincian ataupun ilmu berkaitan dengan tafsir dan taranum. Kita dapatkan ilmu iaitu surah Yasin ayat 37 hingga 44 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Baiklah Doktor, kita nak terus berganjak ke ayat yang ke-43. Bagaimana soalan daripada Nur Dahlia. Maafkan saya, ada satu soalan dari okey, kita merujuk ayat 42 daripada Saziatul. Katanya, adakah ayat 42 ini tentang bukti kekuasaan Allah untuk manusia berfikir menjadikan pengangkutan lautan iaitu bahtera sebagai kemudahan bagi manusia membawa muatan dan juga penghantaran pembelian barang-barang dari luar negara yang pastinya kos upah penghantaran lebih murah berbanding kos penghantaran melalui udara, dan ia membuatkan manusia untuk bersyukur nikmat kurniaan ini. Silakan Doktor. Terima kasih kepada Syahzilatul Siddiq, salah seorang penanya kita yang tegar dan sentiasa bersama kita. Mudah-mudahan Allah SWT beri kebaikan, insya-Allah. Dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, Allah SWT jadikan jalan laut dan jalan darat ini untuk kemudahan manusia. Sebagaimana kita sebutkan tadi, semua itu mata'allakum wa li'an'amikum. Dan tuan-tuan, manusia ini Allah beri satu sifat di dalam perkara mengenai laut ini, Allah sebut berkali-kali. Misalnya dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjahum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Bila manusia ni berada tengah laut, tuan-tuan cuba tengok dalam YouTube tu kan, orang belayar dengan ada kamera itu. Ya Allah, kapal yang sangat besar itu dengan gelombang laut yang sangat besar, macam nak tenggelam kapal itu. Sumpah tak naik dah kita. Begitu dan berayunnya dengan gelombang ombak yang begitu besar, tak kata mati dah kita. Masa tu tuan-tuan, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu. Allah sebut dalam Al-Quran, bila gelombang sangat besar tu, doa sangat ikhlas, mukhlisin lahuddin. Masa itulah sangat ikhlas berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah kami, dahsyat sungguh ini ya Allah. Falamma najjahum ilal barri, bila selamat naik atas darat dah, a'radtum, lupa habis dah semua tu. Ini manusia punya sifat. Jadi masa nak takut kepada mati ni, berdoa, Allah ya Allah tolonglah. Ikhlasnya doa waktu itu. Waktu itulah ikhlasnya doa. Dan Allah bila Allah terima benda tu, terbalik dah. Nah, itulah idzahum yusyrikun, cepat sangat mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu perkara yang untuk kita renung dan untuk kita fikir bersama-sama. Dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah, dalam ayat yang seterusnya itu Allah menyebutkan bahawa kalau Allah nak tenggelamkan, boleh aja. Wa in nasya' nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadh. Kalau tenggelam tak ada siapa tolonglah pada masa itu. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Tapi rahmat kami lambatkan sedikit pembalasan kepada manusia. Baik tuan-tuan. Dalam hal ini ada orang yang Ustaz nak kaitkan sikit. Ada orang pergi Mekah. Bila pergi Mekah, dia kata dia banyak buat dosa, tak kena panah petir pun kat Mekah tu. Ya tak? Nah, ada orang yang pakai lelaki pakai pakaian perempuan ke Mekahnya, ada perempuan pakai lelaki di Mekahnya itu. Masuk boleh tawaf Kaabah, okey tak ada masalah pun. Tak menggegar, tak kena mamah bumi, tak ada. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, ini jawapannya, illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Ini rahmat daripada kami dan kami tangguhkan untuk sekejap masa. Kerana dengan sebab Allah tangguhkan ini, dia ada ruang untuk bertaubat. Bukan dia berasa hebat pula, tak kena apa pun. Tak semayang pun okey aja, selamat sihat je. Buat masa sekarang. Ke depan hari tak tahu lagi, tapi mati adalah pasti.
Ya, sudah pasti kematian itu sememangnya akan pasti. Baiklah, Ustaz. Kalau kita tengok kita berada di ayat-ayat yang penghujung ini, mungkin saya nak terus kita bawakan iaitu ayat yang ke-43 yang mana Intan Zurina ada bertanyakan satu soalan ni, katanya sejarah dunia membuktikan dalam konteks ini tentang ciptaan pengangkutan laut. Apabila manusia bercakap besar tentang ciptaan mereka yang tidak mungkin rosak, tewas maupun karam, akhirnya binasa di perut lautan. Sedangkan dalam ayat itu Allah mengungkit, Allah nyatakan kalau kami nak tenggelamkan mereka, Allah boleh tenggelamkan. Cumanya mungkin kita nak bawa satu skop yang positif, iaitu sebenarnya segala-galanya terkandung pada rahmah Allah. Macam Ustaz sebut, macam doktor sebut tadi, sebenarnya yang penting ialah rahmah Allah. Kadang nampak aksidennya teruk tetapi tetap selamat kerana rahmah Allah. Gambaran rahmah Allah itu. Ya. Baik, terima kasih pada Intan Zurina Abdul Razak, soalan yang baik. Ya, sememangnya kita ni tidak terlepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahawa apa-apa sahaja yang kita buat, seorang yang ada ketamadunan yang sebelum ini, tamadun sangat banyak, ya tak? Dan tamadun bukan calang-calang apa ni hadari, kita kata kaum Ad, kaum Samud, bekas rumah mereka tu, ya, bukit bukau yang mereka jadikan rumah tu masih ada sampai hari ini, sehingga kalau Hollywood sana dia buat filmnya apa semua di sana, di kawasan sana. Di kawasan sana. Jadi Allah masih kekalkan, walaupun Allah sebut tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, kami hancurkan semua sekali, fa asbahu la yura illa masakinuhum, yang kekal adalah rumah mereka. Jadi tuan-tuan, setelah Allah beri ruang dan peluang kepada mereka, akhirnya mereka melanggar, dia tidak mentaati perintah Allah juga. Itulah balasan yang Allah SWT berikan. Tapi kalaulah Allah tidak membalas pada masa sekarang pun, maka tuan-tuan, Allah pasti akan membalas di akhirat kelak saja. Kita kata, Ustaz, lama lagi lah balasan tersebut. Tak lama. Sekarang orang mati terkejut pun begitu ramai. Ada. Kejap-kejap mati dalam kereta. Berlari-lari pun, jogging mati, basikal mati, semua sekali sangat sekejap. Bahkan kalaupun 100 tahun sekalipun, ia tetap tidak lama bagi Allah, sebab Allah tidak terikat dengan masa. Yang terikat tu kita. Allahu Akbar. Jadi bila kita terikat, kita kena mengikut segala sunnatullah, kaedah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin satu gambaran jugalah kepada para penonton yang kita kadang-kadang tu kita terlupa kasih sayang Allah ni. Satu soalan dari Nur Dahlia Biru. Apakah pertolongan Allah yang sementara itu menjadikan seseorang itu berterusan dalam dosa dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi mungkin kita nak tahu jugalah sebenarnya adakah Allah tangguhkan perbuatan balasan kepada dosanya itu adalah Allah bagi peluang. Silakan doktor. Terima kasih kepada Nur Dahlia Biru. Soalan ini sangat berkait dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang buat kebaikan. Dia beramal bi amali ahli jannah. Ya. Beramal dengan amalan ahli syurga sehingga masuk syurga, dekat sejekal lagi masuk syurga. Tiba-tiba dia terbalik. Buat itu, hujung hayatnya dia buat dosa, akhirnya mati, fayadkhulun nar, maka dia masuk dalam neraka. Ada satu orang manusia pula, hidupnya buat dosa je, tapi hujung usia itu dia mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, akhir bertukar tadi, dia terus buat kebaikan dan dia mati, masuk dalam syurga. Jadi tuan-tuan, maknanya kita tidak boleh rasa selesa. Hari ini kita telah Islam, alhamdulillah. Jadi kita telah sembahyang, akhirnya kita ni akan mati Islam, masuk syurga. Tak, itu tidak ada kepastian. Begitu juga orang bukan Islam, kita doakan hadahumullah, supaya Allah SWT beri hidayah kepada mereka. Mana tahu hujung usia dekat-dekat nak mati, masuk Islam. Maksudnya kita sebagai umat Islam, doktor, bukanlah kita lihat kepada sebenarnya banyaknya amal ibadah yang kita lakukan, tetapi sebenarnya rahmah Allah itu. Ya, benar. Baik. Itulah yang sangat penting. Baiklah doktor. Mungkin sebagai khulasah atau kesimpulan, mungkin sebagai ingatan kita semua, pelan tindakan kita lah. Sebenarnya Allah nyatakan dari ayat 37 hingga 44 ini, sebenarnya Allah nak ingatkan kita, Allah ungkit segala-gala yang Allah berikan, Allah tunjukkan untuk kita ni lebih taat. Jadi
konteks kesyukuran kita sebagai hamba-Nya, Doktor, sebagai kesimpulan? Baik, terima kasih hadirin dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Cara kita bersyukur ialah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Taqwa ni maksudnya ialah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, taat perintah, tinggal larangan. Itulah maksud taqwa dan itulah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang kita kena lakukan sebagai hamba-Nya. Bukanlah kita menanti yang tidak pasti, iaitu kita mencari-cari selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Doktor, untuk memurnikan majlis kita hari ini, doa daripada Doktor, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim kerana sudi bersama dengan kami. InsyaAllah nanti kita akan sama-sama banyak lagi Ustaz. Kita akan belajar daripada yang berbahagia Doktor, insyaAllah. Baiklah para betul sekalian, jangan lupa untuk terus bersama kita dapatkan ilmu dan dekat dengan Al-Quran. Sebab apa? Sepatutnya lagi dekat dengan Al-Quran, lagi banyak kuasa Allah kita akan nampak dan lagi dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya semakin lama semakin jauh. Ingat, yang paling dekat dengan kita ialah kematian. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.